dah kena intimidate by SB dan sebagainya. Kami dah kena, dek. Dan salah satu taktik Mahathir ni, tuan-tuan, saya nak cerita, ialah mewujudkan perpecahan di kalangan pengundi, pecah undi. So dia perlukan satu parti yang boleh pecah undi. Pecah undi siapa? Bila muda dia ambil daripada Pakatan Harapan, yang akan pecah undi pada kiraan dia undi-undi Pakatan Harapan lah. Tuan-tuan, imagine ada 260, lebih kurang 240 kerusi nak bertanding dalam PRA. Tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. Itu tak ada cerita politik pun, tuan-tuan. Memang cerita dia cerita beribadah saja. Selawat, doa, tentang memang betul-betul ibadah. Tapi bila Kedah buat, di bawah Sanusi buat, baguslah, tak apalah, baguslah dia buat tu. Tapi ujung dia buat ceramah politik. Dan salah seorang yang berceramah tu adalah tidak lain tidak bukan orang PAS, iaitu Ustaz Zainul Asri. Agak terkenal jugalah Ustaz ni, siapa yang biasa follow ceramah beliau tu agak terkenal lah juga. Dan dalam ucapan tu dia kata, dia berdoa, ya Allah, lindungilah negeri ini daripada musuh-musuh Islam. Dia guna perkataan musuh-musuh Islam. So soalan kita, siapa musuh Islam? Siapa musuh Islam yang dimaksudkan? So timbul persoalan, dia doa macam tu, musuh-musuh Islam. Now, bila difahami oleh kami, musuh Islam tu bermaksudnya parti supaya tidak jatuh kerajaan itu, maksudnya parti yang lawan dengan kerajaan itu. So bila kita sebut tentang perkataan musuh Islam ni, tuan-tuan, musuh kepada Islam, dia berbeza musuh kepada parti PAS. Dia berbeza. Sebab Islam itu bukan parti PAS. Tapi bila dia berkata demikian, kefahaman rakyat biasa seolah-olah apa? Oh, musuh Islam, therefore musuh parti PAS, therefore mereka itu musuh, therefore mereka itu kafir. Dan ini yang berlaku kepada peristiwa Memali. Adakah dia nak mewujudkan Memali 2.0 pula? Kan? Adakah nak mewujudkan Memali 2.0 pula kepada kejadian tersebut? Jadi, orang yang biasa, ada orang kata, alah mana ada, kami faham macam ni. Tak, kamu faham okey lah, kamu faham. Tapi ada orang nanti yang takkan faham. So, akhirnya Ustaz Zainul Asri setelah didesak dan dibuat laporan polis, dia pun menjawab. Dia kata, tak ada, saya bukannya buat ucapan tu terhadap kumpulan politik, tapi saya buat ucapan itu, doa itu kepada Yahudi dan Nasrani. Dia kata, baik, kita baca Dia kata, penceramah bebas Zainul Muhammad Asri tampil memohon maaf kepada mereka tersinggung dengan ucapannya. Tampilnya saya pada saat ini untuk menyelesaikan isu berbangkit berkenaan dengan ucapan saya di program Kedah berkenaan dengan isu musuh Allah ini salah tafsirkan. Saya mengucapkan terima pemohon maaf tidak terhingga kepada rakyat Malaysia tersinggung. Sesungguhnya saya tidak mensasarkan ucapan itu kepada mana-mana kumpulan dan tidak sebut kepada mana-mana parti politik dan sesiapa saja. Pakatan Harapan membuat laporan polis terhadap pendakwa bebas itu kerana dakwa mengeluarkan kenyataan membentuk hasutan dengan menyamakan musuh politik dengan musuh Allah. Laporan itu dibuat oleh Ketua Biro Mobilisasi Pusat Media PH Muhammad Yahya di Polis Dangwangi, Kuala Lumpur semalam. Semakan Malaysia kini mendapati dalam ucapan Zainul menyeru agar umat Islam membanyakkan solat hajat sebelum pembubaran Dewan Undangan Negeri. Dia juga menyatakan semoga Kedah dilindungi daripada musuh Allah. Moga-moga Allah mempertahankan negeri ini daripada dijatuhkan oleh musuh-musuh Allah dan dimenangkan agama Allah, insya-Allah katanya. So kalau tuan-tuan faham dijatuhkan musuh-musuh Allah dan dimenangkan agama Allah, dimaksudkan apa sebenarnya ni? Adakah ini satu dalih dan hilah disusuli 3 kali takbir? Kemudian dia memetik ayat Quran, tidak akan meredai golongan Yahudi. Okay. Sementara itu menjelaskan maksudnya, Asri berkata apa yang dimasukkan itu adalah berdasarkan firman Allah dalam Quran. Tidak akan meredai golongan Yahudi dan Nasrani sehingga kamu mengikut jejak langkah kehidupan mereka. Jadi itulah menjadi tujuan saya, kerana Islam adalah agama yang istiqamah dalam akidah perjuangannya, iaitu sebarang bentuk dakwah dan usaha daripada musuh-musuh Islam, iaitu Yahudi dan Nasrani. Baik. Ini pun satu masalah juga, tuan-tuan. Kenapa masalah? So, bila dia kata musuh Allah, bila dia nyebut tentang Yahudi dan Nasrani, kat Malaysia ni tak ada Yahudi lah. Tetapi dalam Pakatan Harapan, dalam Barisan Nasional, ada Nasrani. Nasrani itu apa? Nasrani itu orang Kristian. So, adakah sekarang ini Ustaz Zainul Asri ni nak menuduh bahawa ada orang Kristian kat dalam negara ni nak jatuhkan, nak jadi musuh Islam dan nak menjatuhkan negeri Kedah? Itu satu dakwaan yang berat, tuan-tuan. Kalau betul itu dimaksudkan, kena minta maaf sekali lagi pula. Kena minta maaf sekali lagi ni. Sepatutnya Ustaz Zainul Asri
Doa lah macam ni. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah negara ini daripada musuh-musuh negara. Musuh-musuh negara. Bila kita sebut musuh-musuh negara, itu maksudlah musuh-musuh Islam, musuh-musuh orang bukan Islam yang nak menyerang negara kita. Sepatutnya sedemikian. Bukannya kata lindungilah negeri ini daripada musuh Islam yang akan menyerang negeri ini. Lebih kurang macam tu lah. Dia tak kata menyerang lah kan, yang akan merosakkan negeri ini. Itu yang sepatutnya yang berlaku, yang kena cakap, iaitu lindungilah negara ini. Macam saya doa sekarang ni, ya Allah Tuhanku, lindungilah negara ini daripada musuh dalam dan musuh luar yang akan meruntuhkan kestabilan negara ini. Lindungilah rakyatnya daripada balaci-balaci dan juga apa orang kata provokator-provokator yang akan merosakkan negara ini. Ya Allah, lindungilah negara ini daripada musuh di dalam dan luar negara yang akan merosakkan kestabilan dan keharmonian semua rakyatnya. Kita doa macam tu, itu kan elok. Jadi mungkin dia faham lain, dimaksudkan lain. Saya kata mungkin. Tetapi orang akan faham lain sebab dia bercakap dalam konteks masa tengah ucapan politik. Mungkin kalau dia ceramah dekat mana-mana, memang majlis agama yang betul-betul dia buat tak ada komponen politik dalam tu, mungkinlah orang faham yang sebegitu kan. Tetapi dalam konteks ini, bila dia bercakap dalam konteks politik, itu yang masalah. Dan ini yang ditegaskan oleh Fahmi Fadzil sebenarnya. Yang ini orang salah faham. Saya dengar live beliau malam tadi di TikTok. Dia buat live personal kan dekat TikTok. Last kali dia cerita bahawa berhati-hati dalam isu 3R. Berhati-hati dalam bermain di isu 3R, terutama dalam pilihan raya. Jangan takut, jangan terkejut kalau sekiranya tiba-tiba polis datang depan rumah. Kan? Tiba-tiba polis datang rumah. Okey. Polis singgah rumah, amaran terhadap pihak sentuh 3R. Menteri Komunikasi Mahfud Fadzil mengundang maklum negatif setelah memberitahu pengkritiknya bahawa mereka mungkin dikunjungi polis ketika siaran langsung di TikTok malam tadi. Pun begitu, Fahmi menjelaskan kenyataan ketika siaran langsung, berkata amarannya ditujukan kepada mereka yang membuat komen mengenai isu 3R, bukan kerana kritikan. Kan? Fahmi memberi amaran berkenaan para pengunjung seksinya malam live tadi. Semua anda yang masuk live saya dan mengeluarkan kerjaan 3R, anda sedang dipantau oleh pihak berkuasa. Saya dengar. Jangan marah kalau saya ada panggilan nanti ataupun ada reduka yang singgah di rumah anda. We are monitoring. Behave yourself. Kenapa saya bawa isu ni dengan isu itu? Tak, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak kritik, macam saya kata, tuan-tuan nak kritik Fahmi Fadzil tak perform, saya pun kritik. Dia hari tu dia tak perform, kenapa keluar saya pun kritik dia. Dia tak ada masalah. Saya berdepan dengan dia hari Sabtu lepas, saya berjumpa dengan dia, duduk satu meja dengan dia, saya kritik dia. Itu tak ada isu. Saya tegur dia, saya kata kena buat macam tu, dan dia terima teguran saya. Tuan-tuan nak tegur Anwar Ibrahim disebabkan polisi ini, nak tegur Rafizi disebabkan polisi ini, itu tak ada masalah. Yang masalahnya yang Fahmi Fadzil sebut ni 3R. Yang koyak tu kenapa? So adakah sekarang ini yang geng-geng koyak ni sebab mereka tak boleh nak main isu 3R dah, tuan-tuan? Dia orang dah tersekat dengan isu 3R. Yang ini bab ni saya respect dengan Fahmi. Memang dia ambil tindakan. Dia kata mana-mana posting, terutama komen-komen, kalau tuan-tuan boleh jangan cakap macam ni kan, capture screen kalau ada komen-komen berbentuk 3R, hasutan dan sebagainya, capture screen atau video kalau ada record, terus report kepada pihak berkuasa. Tindakan boleh diambil kalau sekiranya mereka, dan tindakan akan cepat. Polis akan ambil tindakan, SKMM boleh ambil tindakan, dan sewaktu dengannya boleh ambil tindakan dengan sekadar segera. Sebab apa, tuan-tuan? Dia macam ni, kita dalam demokrasi, kita dalam politik, tak ada isu nak berbeza pendapat dalam hal polisi. Saya selalu kata macam ni, okey, kamu tak suka polisi Anwar Ibrahim CA, dia buat A. Okey, apa alternatif yang kamu boleh buat? Apa benda yang kamu boleh buat lebih baik daripada apa yang Anwar Ibrahim buat? Itu tak ada masalah, buatlah. Suggest lah, cakap lah. Tapi apa yang Muhyiddin Yassin cakap, tuan-tuan? Oh, saya tak boleh cakap. Nanti kerajaan sekarang tiru. Nanti kerajaan sekarang tiru, dia kata. Kalau saya cakap nanti kerajaan sekarang tiru. Alah, itu yang kau risau kan? Hai, kesian tuan-tuan. Kesian. Itu saya kata dalam hal sebegini, saya kadang-kadang pelik lah kan. Bagaimana orang yang katanya, kononnya, bagi saya, kalau kita betul-betul orang yang bijak dan memperjuangkan agama kita, memperjuangkan bangsa kita, kita bercakap soal polisi, kita bercakap soal macam mana kita akan buat lebih baik
daripada daripada kerajaan yang ada sekarang ini. Kita akan bangkitkan atau bawakan cadangan yang lebih baik. Bagaimana benda itu boleh lebih baik daripada apa yang sepatutnya. Sepatutnya itu yang berlaku. Kita bagi contoh tuan-tuan, bagaimana bagusnya kerajaan ini. Hari itu kan kita ada masalah tentang Sulu. Sampai Sulu nak claim berapa bilion? 60 bilion aset kita, termasuk aset Petronas dekat 2 negara. Hari ini alhamdulillah, tahniah kerajaan perpaduan, Mahkamah Belanda telah memutuskan bahawa waris Sulu tak boleh rampas aset Malaysia. Tahniah. Mahkamah Rayuan Belanda menolak permohonan 8 pewaris Kesultanan Sulu untuk menguatkuasakan anugerah timbang tara 15 bilion yang mereka menangi terhadap kerajaan Malaysia. 15 bilion USD. Okay, betul lah. Kalau kali 4 pun lebih kurang dalam 60 bilion. Satu penghakiman ini dikeluarkan di laman web mahkamah semalam menunjukkan mahkamah menolak permintaan warga Filipina berkenaan. Tahun lalu waris dari Filipina Sultan Sulu telah dianugerahkan 14.9 bilion USD oleh Mahkamah Timbang Tara di Paris. Mereka berusaha merampas aset kerajaan di Perancis, Luxembourg dan Belanda dalam ikhtiar untuk menguatkuasa anugerah timbang tara itu. Akhirnya hari ini telah diputuskan bahawa tindakan itu tidak betul dan kerajaan telah menang dalam kes tersebut. Habis. So inilah contoh. Kalau nak lawan, kerajaan ni selesaikan isu Sulu. Anwar Ibrahim selesaikan isu tentang sempadan yang melibatkan Indonesia dan Malaysia. Walaupun tak keseluruhan, tetapi sekurang-kurangnya 12 nautical mile settle. Perselisihan dan perkelahian 18 tahun ada yang kita dah settle. 60 bilion ringgit nilaian aset kita, mahkamah telah memutuskan tak boleh dirampas. Settle. Kita ni tuan-tuan, saya dah sebut banyak kali. Kita ni masuk pilihan raya, kita nak cari pemerintah yang boleh mentadbir negara, yang boleh menguruskan negara, yang boleh memberikan polisi terbaik untuk rakyat. Kita bukan pilih agama, kita bukan pilih akidah, kita bukan pilih parti politik untuk menentukan akidah kita. Bila kita undi nanti, kau jangan undi parti ni, sesat. Undi parti ni nanti kau jadi kafir. Tak ada. Kalau kau undi kami, kalau mati dalam kalau mati di dalam kami punya ceramah, kalau mati di dalam kami punya mesyuarat, maka lebih baik daripada mati dalam sujud di waktu sembahyang. Allah. Jeng aku buat ni tuan-tuan. Jam pula otak aku. Lebih mulia daripada mati dalam solat. Ya Allah, ya Tuhanku. Sampai macam tu sekali dia punya pemikiran tu. Jam tuan-tuan. Kalau ada pemikir, ya ke is Allah, saya dengar sendiri video tu orang tu cakap. Saya dengar sendiri video tu. Bukan saya dengar orang cakap, saya dengar sendiri video tu. Allah. Dan saya tu bukan kali pertama, semalam tadilah saya tengok video tu. Sebelum ni saya dah tengok dah video tu. Itu video lama, tetapi video lama tu pun still valid. Daripada parti itulah. Parti mana lagi. Dan parti itu jugalah hari ini mengeluarkan di dalam Harakah Delhi. Dia kata apa? Ni orang yang sama yang kata bahawa Hadi bermimpi jumpa Nabi tu kan. Tak apa. Calon PAS tidak terlibat dosa besar, akhlak mulia. Okey. Dia kata calon PAS mestilah yang tidak terlibat dengan dosa besar dan juga mestilah seorang berakhlak mulia. Okey, baguslah. Saya setujulah ni. Itu pilihan dia lah. Okey. Tidak terlibat dengan dosa besar dan berakhlak mulia menjadi kriteria utama calon PAS yang bakal dipilih bertanding dalam PRN tidak lama lagi. Mursyidul Am Tuan Guru Ustaz Hasim Jasin berkata, tapisan calon akan dibuat pada mesyuarat Syura Ulama minggu depan. Agenda utama, kita akan menapis kelayakan calon-calon yang bertanding. Keutamaannya, tidak terlibat dengan dosa besar dan tidak pernah melakukan dosa-dosa kecil serta berakhlak mulia. Tidak berterusan melakukan dosa besar serta berakhlak mulia. Now, soalan saya, pertama sekali, macam mana dia nak tentukan dosa besar orang tu? Itu soalan saya. Yang pertama sekali, macam mana dia menentukan dosa besar orang itu? Timbul persoalan tuan-tuan. Macam mana dia nak cek dosa besar tak dosa besar tu? Soalan tu. Sebab apa? Kebanyakan dosa besar ini, ni saya nak bagi tahu, kebanyakan dosa besar ni dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Tak ada orang buat dosa besar ni terang-terangan tuan-tuan. Kecuali fitnah. Baik. So saya nak tanya pada PAS, adakah selepas ini PAS
akan tolak calon-calon yang kalah fitnah. Kerana fitnah itu dikategorikan sebagai dosa besar. Tuan-tuan, fitnah dosa besar ni bukan saya yang cakap. Siapa yang cakap, tuan-tuan? Antara lain adalah Mufti Mufti Pulau Pinang sendiri, yang mengatakan bahawa fitnah adalah satu dosa besar. Kita baca kenyataan, fitnah dosa besar, tidak dapat ditebus. Mufti Pulau Pinang kata fitnah ini adalah satu dosa besar yang tak dapat ditebus. Kenapa tak dapat ditebus, tuan-tuan? Yelah, dia memfitnah orang itu, dia kena minta maaf dengan orang itu. Dia juga kena minta maaf dengan Allah SWT. Lepas itu dia kena betulkan semua orang yang duk sebar fitnah dia. Semua yang duk sebar fitnah dia itu kena betulkan. Dan mereka semua kena betulkan. Dan kena betulkan. Sebab dosa fitnah dia, tuan-tuan, berangkai. Dia berangkai. Bila kita cakap satu benda, orang ni duk sebar, semua percaya yang orang ni tak betul. Benda itu akhirnya yang kena dia. Walaupun dia dah minta maaf pada orang yang memfitnah dia, walaupun dia dah bertaubat pada Allah SWT, yang dia sampai gitu, dia sampai saham tu pada dia memfitnah ni, tuan-tuan. So dosa itu dosa besar. So saya tanya, adakah dosa-dosa orang yang memfitnah itu adalah mereka ini tidak boleh dan tidak akan dipertandingkan dalam pilihan yang akan datang? Saya bagi contoh, tuan-tuan. 8 November 2021, pemindahan spot Toto di Pokok Sena. Sanusi Makno, bekas Menteri Besar Kedah, dah bekas lah, ada ni kan, telah membayar ganti rugi sebanyak 120,000 kepada ahli Parlimen Pokok Sena, Datuk Seri Mahfuz, kerana kenyataan fitnah yang dihantar di Facebook. Nombor 2, Nasaruddin Tantawi telah memohon maaf kerana memfitnah Lim Guan Eng berkenaan dengan rundingan terus projek Penang. 26 Jun 2018, Masri Cik Noh, ahli Dewan Ulama PAS, orang kata telah kalah fitnah berhubung dengan tuduhan husam Musa seleweng tanah. 21 Mac 2019, Rozi Muhammad Adun PAS, Adun Tendung tampil memohon maaf secara terbuka setelah memuat naik tanggap gambar palsu yang memetik Wan Azizah difitnah sebagai menyokong LGBT. 26 Jun, Husam didakwa terima dana DAP dan tokai judi. Wan Zawawi, CEO Kumpulan Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan, telah kalah fitnah. 2 September, Khalid dituduh meluluskan pesta gay Wan Asimah, iaitu Gerakan Muslimah PAS, terpaksa memohon maaf kerana memfitnah YB Khalid. 3 Februari 2020, Niza sokong konsep negara sekular. Razman Zakaria, Pesuruhjaya PAS Perak, telah diperintah oleh mahkamah membayar RM254,150 kepada Niza kerana memfitnah melalui artikel Sinar Harian bertarikh 2 Jun. 26 Februari 2020, DAP Anti-Islam, DAP Anti-Islam, Ketua Pemuda PAS Selangor Syahzan Humaizi diperintah bayar fitnah RM80,000 kepada wakil DAP Teresa Kok Sohsim. 9 Julai 2020, menuduh Paulson menghasut membenci Islam. Muhammad Hafiz, Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang, didenda RM100,000, telah kalah RM100,000, kena bayar RM100,000. Orang PAS juga. 22 Jun 2016, Pulau Pinang dituduh larang azan. Syahrudin Ibrahim, YDP PAS yang dipertua Padang Serai, memohon maaf kepada DAP kerana fitnah DAP. 30 Ogos 2022, aset tabung haji dijual kepada orang bukan Islam. Ahmad Dusuki, AJK Dewan Ulama PAS, telah pun kalah saman terhadap Datuk Mujahid Yusof Rawa, dan disebabkan kalah dia kena membayar kos RM11,000. 11 November 2022, Muhammad Syafihuddin Muhammad Nasir, Ketua Pemuda PAS kawasan Sikh, mengeluarkan kenyataan pengundi BN dan Pakatan Harapan akan masuk neraka. Itu takfiri. Takfiri ni pun menuduh orang yang kafir sedangkan orang itu tidak kafir. Itu pun satu dosa besar. So soalan saya, adakah mereka ini lepas ini takkan bertanding? So senarai itu ada dalam Facebook saya, kita tengok. Ataupun adakah mereka lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun? Mengapa kamu berbuat perkara yang kamu sendiri tak lakukan? Mengapa kamu berkata perkara yang kamu sendiri tidak lakukan? Besar kemurkaan Allah. Itu surah ayat Quran, surah As-Saff. Besar kemurkaan Allah, kamu berkata benda yang kamu tak lakukan. Tuan-tuan, kita nak cerita kan? Jangan sembang kan? Jangan sembang. Ni geng-geng sembang ni banyak, tuan-tuan. Kita nak cerita geng-geng sembang ni bukan main kan? Oh hebat, dia kata kami begini, kami begitu, kami begini, kami begitu. Hakikatnya hakikatnya tuan-tuan, sebenarnya itu semua kata-kata je. Itu semua hanyalah kata-kata
Okay, itu semuanya lah mainan. Saya nak bawa tuan-tuan lah satu benda. Ini tak akhir lah berkenaan dengan muda. Ini muda sikit. Share 194 je share. Alamak, 2K kita menonton, 154 94 share. Boleh tak share ni? Saya nak cerita pasal muda ni. Kan tap love 200,000 okey, terima kasih. Tapi share boleh tak? Jangan share dengan saya, share dengan kawan-kawan kita. Baik. Kita kata macam ni lah tuan-tuan. Muda baru-baru ni tiba-tiba membuat serangan terhadap kerajaan Madani, kerajaan PMX. Dia buat serangan. Syed Saddiq sendiri mengatakan kita rasuah, kita menentang rasuah, kita nak negara yang bersih. Mereka bercakap tentang reform tapi mereka sendiri tidak reform. Tadi ada yang hantar video Syed Saddiq berkata kepada kita lah berkenaan dengan perkara itu. Mereka sendiri tidak reform, mereka sendiri terlibat dengan rasuah, dia kata. Mereka sendiri lulus